So, bersama-sama saya hari ni adalah skuter terbaru daripada Honda. Skuter ni baru di launch sebulan dua macam tu lah. Siap silap tak sampai 2 bulan pun. Skuter ni nama dia Honda Vario 150. So kalau korang tertanya-tanya kenapa Honda buat skuter Vario ni sedangkan Honda dah ada Honda PCX 150. So Honda PCX tu dia lebih kepada elegan, corporate. Enjin dia pun lebih smooth je delivery dia. Tapi yang Honda Vario ni dia lebih kepada reka bentuk sporty, nampak ganas sikit, and enjin dia agak kuat sikit lah cara enjin dia response berbanding dengan PCX. So kalau kita tengok memang reka bentuk dia memang cantik. Kalau daripada depan kita tengok lampu dia pun agresif, daripada tepi memang cantik. Motor ni dia punya firing dia sampai ke bawah. Selalu kebanyakan skuter firing dia berhenti sampai takat sini. Ni dia lebih menyeluruh lah sampai ke bawah. Vario 150 ni dia menggunakan enjin single cylinder, single overhead cam, dan juga sistem menggunakan fuel injection lah. So dari segi sisi memang sama dengan PCX dan juga RS, tapi tak sekuat RS dan juga kuat sikit daripada PCX. Dan seperti skuter biasa, dia bertransmisi automatik. So maknanya start engine, pulas throttle, zas, dia jalan. Tak ada masuk gear 1 ke gear 2, tak ada. Start engine, pulas, jalan. Motor ni menggunakan transmisi automatik Auto V-Matic. Dia punya transmission dia lah. Lepas tu dia dilengkapi pula dengan sistem ESP. ESP ni dengan nama panjang dia adalah Enhanced Smart Power. So sistem ni membolehkan kau menambah prestasi enjin dan juga menjimatkan minyak. Selain daripada itu, motor ni juga untuk menjimatkan minyak dia ada idling smart system, ISS. So function idling smart system ni dia boleh turn on, boleh turn off. Dia ada button kat tepi ni. Dia function dia bila kau berhenti, motor tu bila dia detect tayar kau tak bergerak, dia akan mati sendiri. Lepas tu bila kau pulas balik throttle, enjin dia akan hidup sendiri dan kau boleh terus jalan. Dia mempunyai kompartmen dekat bawah seat ni. Kita boleh buka kompartmen dia. Kompartmen dia berkapasiti 18 liter. So nak masuk helmet open face boleh, helmet full face mungkin boleh. Aku rasa tak ada masalah nak masuk helmet full face. Kalau barang-barang pula, itu hari aku pernah bawa beras 5 kilo sekali dengan baju hujan, dengan coklat-coklat and biskut-biskut sikit, boleh muat dalam ni. And aku pernah try bawa baju hujan bersama-sama dengan 20 helai t-shirt. 20 helai t-shirt aku boleh masukkan dalam ni. So ini bermakna motor ni sekurang-kurangnya kalau kau travel jauh, kau boleh bawa dalam 4 hari punya baju lah. Selain daripada kompartmen dekat bawah ni, Vario ni juga ada kompartmen dekat depan ni. Ada 2 kompartmen. Kompartmen belah kiri ni dia dalam sikit, kompartmen belah kanan ni dia cetek sikit. So kompartmen yang belah kiri ni rasanya botol air pun boleh masuk, tak ada masalah. Sistem suspension. Suspensi motor ni menggunakan telescopic fork kat depan dan juga monoshock dekat belakang. Monoshock dia satu je kat sebelah kiri. So suspension dia ni hasil daripada test ride aku, dia tak terlalu keras and tak terlalu lembut. Means bila aku langgar jalan yang tak berapa rata, dia tak berayun sangat lah. Means dia in the middle. Sistem brake motor ni, brake depan dia menggunakan disc. Tak silap aku, kaliper dia kaliper
Tokiko. So kecil sikit lah dia punya disc dia. Belakang menggunakan brake drum. Sistem brake dia pula, yang menarik tentang sistem brake dia menggunakan sistem brake kombi. Brake kombi ni maknanya dia bila kau tarik brake belakang ni, brake depan lah, brake disc depan tu, yang brake kanan ni, brake kanan ni brake disc depan. Bila kau tarik brake kiri ni, brake depan pun cengkam, brake belakang pun cengkam. Kalau korang tengok dekat video ni, bila aku tarik brake kiri ni, dia ada pergerakan dekat brake belah kanan. Means twill, dua-dua twill tu sudah dibuka lah. Ia juga datang dengan footpack penumpang. Tapi footpack penumpang ni kalau aku tengok dia macam terlalu rapat dengan body motor ni, so mungkin akan calar lah dekat bahagian yang hitam ni. Tayar motor ni pula agak kecil, tapi tak adalah kecil sangat pada aku. Biasalah kot. Aku rasa besar jugalah untuk skuter. Tayar dia rim 14, tayar depan 90, tayar belakang 100, 90, 80, 180. Motor ni menggunakan sistem kunci keyless. Maknanya dia tak ada tempat nak cucuk kunci lah. So dia menggunakan keyless remote. Macam kebanyakan kereta-kereta dan juga motor canggih sekarang semua menggunakan keyless. So nanti aku akan buat video khas untuk kunci je, sebab kunci ni banyak function dia. Kunci keyless ni banyak function dia banyak. Lampu motor ni, semua lampu kat motor ni semuanya LED. Lampu depan LED, signal depan LED, lampu belakang LED, lampu brake LED, signal belakang pun LED, semuanya LED. So memang terang, memang boleh menyinari seluruh jalan. Lagi-lagi kau pakai lah high beam apa. So lampu tu memang motor ni juga ada parking brake. Maknanya parking brake ni kat sebelah kiri. Tarik brake kiri, lepas tu tariklah parking brake ni. Sampailah dia berhenti. Pom. So nak melepaskan parking brake ni, tarik balik brake tu sampai parking brake tu terlepas. Motor ni kalau ambil yang color biasa punya, harga dia dalam 7,200. So kalau ambil yang Repsol ni, special edition Repsol, RM7,400. So kita ke persoalan yang ramai orang tanya. Ramai orang akan tanya lah, bukan ramai orang tanya, ramai orang akan tanya soalan ni. Adakah motor ni pencabar kepada NVX, Yamaha NVX? Kalau kita tengok dari segi harga, motor ni murah, RM2,500 lebih murah daripada Yamaha NVX. So dari segi harga, maknanya motor ni bukanlah pencabar kepada NVX. Tetapi saya rasa motor ni sebenarnya adalah pencabar yang terdekat dengan NVX lah, dari segi kemampuan dia, dari segi kecanggihan dia. Memang rasanya dia orang on par. So kenapa NVX lebih mahal? So kenapa NVX 2,500 lebih mahal? Lebih kurang lah 2,000 lebih lah. Okay, pertamanya kita tengok kepada chassis. Motor ni menggunakan underbone chassis juga. Frame step through, maknanya kaki kita boleh lalu sini. Ni memang standard chassis frame skuter lah. Tetapi Yamaha NVX pun menggunakan underbone. NVX dia lebih mirip kepada frame kapcai, konvensional kapcai biasa. Sebab tu NVX dia tak ada ruang yang kat tengah ni. Dia tak ada. Macam Vario ada kan. So dekat situ je dia dah up harga sikit. Yang lainnya lagi, NVX menggunakan ABS. So ABS dah tentu teknologi yang sangat mahal. So up sikit lagi harga. Selain daripada itu, NVX juga menggunakan dual shock. Ni mono shock kan, satu je. NVX ada dua shock, ada dua absorber belakang dia. So
tambah lagi sikit harga. Dari segi tayar pula, tak silap aku NVX tayar depan dia, tayar rim NVX sama je 14 inci, tapi tayar depan dia 110, belakang 140, tak silap akulah. Tapi yang pastinya tayar NVX lebih besar daripada tayar Vario ni. So tambah lagi harga. Yang paling ketara lah pada aku, NVX enjin dia lebih besar daripada enjin Vario ni. NVX 155cc. So tambah lagi harga. So kalau bila kau combine semua sekali tutup, lebih kurang 2000 lebih lah tambah. So sebab tu NVX dia mahal sikit daripada Vario. Sebab benda-benda tu lah, benda-benda biasa-biasa je. Aku memang suka motor tangki besar-besar. So motor ni tangki dia 5.5 liter. NVX dalam 4.5 macam tu lah kot. 4.5, 4.4 liter. So ni 1 liter lebih 1 liter tu banyak cari botol air 1 liter, korang tengok berapa banyak. So 1 liter tu boleh pergi jauh juga lah. So pada pendapat aku, dengan harga 7,400 atau 7,200, kau boleh dapat sebiji motor yang lengkap lah. Semua lengkap sifat lah, dia tak ada yang terkurang atau terlebih. So dia tengah-tengah, dia lengkap dengan harga yang cukup berpatutan lah. Pada aku 7,400 tu cukup murah lah. Okay guys, aku rasa sampai sini je video kali ni, video tentang pengenalan kepada Honda Vario. Honda Vario ni baru masuk. So kalau kepada siapa yang ada bajet yang tak tinggi sangat and nak pakai skuter yang canggih, aku rasa ni adalah pilihan yang baik lah. So tunggu video aku yang kedua berkenaan Honda Vario ni, di mana aku akan test ride motor ni and aku akan bagi pendapat lah tentang keselesaan dia, suspension dia, dia punya handling dia macam mana, performance dia macam mana. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like, komen dan yang paling penting subscribe ke channel Roka Rocky. Bye.